Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah kali ini kita akan sambung lagi kelas tasawuf kita dengan pelajaran yang keempat, yang bertajuk akhlak menurut Islam. Tajuk-tajuk kita tak susah ya anak-anak. Nanti mungkin kita akan jumpa yang susah. Untuk kali ni tajuk senang-senang je dulu. Kita tengok apa dia akhlak. Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong suatu buatan dan pelakuan tanpa memerlukan pertimbangan yang mendalam. Itu adalah maksud akhlak. Benda yang memang dah ada dalam jiwa seseorang yang mendorong pelakuan dia. Itu adalah akhlak dipanggil. Benda yang memang perangai dia macam gitu, tu boleh disebut sebagai akhlak. Memang kalau bahasa orang putih dia built in, dah macam gitu. Yang kedua, ciri-ciri akhlak menurut Islam. Ada 4 ciri. Yang pertama, bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Ciri yang pertama nak berakhlak ni kita mestilah berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Seperti mana akhlak yang dianjurkan oleh Quran dan Sunnah. Yang kedua, berlandaskan fitrah kejadian manusia. Nak berakhlak ni kenalah ikut macam mana kita dijadikan. Contoh-contoh kan, kalau kita ni dijadikan lelaki, berakhlaklah sebagai seorang lelaki. Kalau kita perempuan, berakhlaklah sebagai seorang perempuan. Itu maksud dia berlandaskan fitrah. Jangan sebaliknya. Hari ni kan banyak masalah kan. Yang tak ikut fitrah kejadian manusia, Allah jadikan dia lelaki, tak puas hati jadi lelaki, nak jadi perempuan. Contoh je tu. Yang ketiga, meliputi semua aspek kehidupan. Akhlak kita ni dalam segala bab mesti ada akhlak. Kemudian yang keempat, tetap dan tidak berubah sepanjang zaman. Akhlak ni kalau akhlak baik-baik lah, tak ada satu masa kena berakhlak jahat, kena berperangai dengan perangai yang tak baik, yang tak ada. Kalau daripada dulu Nabi duk ajar kita supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia, sampai ke kiamat pun akhlak mulia tu diamalkan dalam Islam. Kemudian yang seterusnya, akhlak ada 2 sini kita tengok. Yang atas tu dia ada akhlak mahmudah. Yang bawah tu hijau, akhlak mazmumah. Kita tengok dia. Apa maksud akhlak mahmudah dulu. Akhlak terpuji yang bersumberkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah ni adalah mahmudah. Orang yang nama Mahmud tu maksud dia terpuji. Akhlak baik lah ni. Contoh akhlak mahmudah, redha. Dia seorang yang redha. Redha ni benda cakap boleh tapi susah sebenarnya nak buat. Yang kedua, dia seorang yang bersyukur. Dapat apa-apa dia sentiasa Alhamdulillah. Kekurangan pun dia bersyukur juga. Yang ketiga, amanah. Semua akhlak yang baik ni, bila orang bagi sesuatu tugas ataupun sesuatu apa-apa ilah kat dia, dia ni amanah dengan tanggungjawab tersebut. Yang keempat, dia hormat pada orang lain, dia jaga kebersihan. Ni contoh akhlak mahmudah. Jenis orang yang pengotor tu sebenarnya dia orang yang tak ada akhlak. Jenis tak mandi, jenis tak gosok gigi, jenis busuk gila bau dia. Tu contoh akhlak yang tak baik lah tu. Kemudian seterusnya, Rasulullah diutuskan kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalil dia, maknanya Allah ni dibagi Nabi pada kita supaya kita ni jadi manusia yang berakhlak. Ni adalah akhlak mahmudah. Seterusnya yang kedua, lawan kepada mahmudah, akhlak mazmumah. Apa maksud dia? Akhlak terkeji yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah daripada diamalkan. Maksud dia, Islam kata akhlak ni jangan buat. Jangan diamalkan. Akhlak mazmumah. Mazmum ni maksud dia terkeji, tercela, tak elok. Contoh apa dia? Putus asa. Putus asa pun rupanya dalam akhlak mazmumah. Kita, yelah, maksud putus asa ni memang kita terbiasa gagal, tapi mesti ada harapan, sentiasa berharap kepada Allah Ta'ala untuk mencipta peluang-peluang yang baru. Yang kedua, kufur. Ni bahaya lagi. Akhlak mazmumah daripada elok-elok jadi orang Islam, jadi kufur, kafir. Ataupun kufur ni maksud lain, kalau tak kafir pun dia engkar dengan apa yang Allah suruh, Allah perintah pada dia, dia engkar. Tu pun masuk kufur juga.
Kemudian memandang hina orang lain. Jenis orang-orang yang suka ngutuk orang, menghina orang, memandang rendah pada orang lain tu adalah orang yang berakhlak mazmum. Janganlah ada di kalangan kita ni yang suka menghina orang. Tu bukan perangai yang baik. Seterusnya, khianat. Khianat lawan pada amanah tadi. Pengotor lawan pada pembersih tadi. Jenis suka membazir. Janganlah di kalangan kita ni suka membazir. Ambil wuduk, buka air, bukan main besar lagi buka air. Tu akhlak yang mazmum. Seterusnya, proses penyucian jiwa. Apa maksud dia? Mengosongkan jiwa daripada sifat buruk. Kalau kita ni pernah dalam diri kita ni ada perkara-perkara, sifat-sifat yang buruk, kita kena buat penyucian jiwa. Apa tujuan dia? Matlamat dia mencari redha daripada Allah Ta'ala. Allah bagi peluang kepada kita untuk membersihkan jiwa kita, menghias jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Adalah amalan-amalan dia. Kalau kita ni jenis hati kita berkulat, wal-iyazubillah, bahaya hati berkulat ni. Okay? Daripada hati yang berkulat tu lahirlah macam-macam perangai yang tak baik. Yang keempat, mengindahkan pekerti melalui kelakuan lahiriah. Kelakuan tu, kelakuan lahiriah ni maksud dia dizahirkan melalui akhlak kita yang baik. Ini adalah proses penyucian jiwa. Kemudian kita pergi seterusnya, kepentingan akhlak menurut Islam. Kita tengok dia ada 1, 2, 3, 4 pada individu, pada keluarga, pada masyarakat dan negara. Kita tengok individu yang pertama, apa dia kepentingan dia? Untuk membina jati diri yang baik, mengikut Quran dan Sunnah. Jati diri ni kiranya kita punya pegangan diri kita yang baik. Orang yang tak terpengaruh dengan orang lain, tak terikut-ikut dengan apa-apa yang ada di sekeliling dia. Yang kedua, melahirkan individu yang bertakwa. Bertakwa ni yang takut kepada Allah, kepada individu. Kemudian pada keluarga pula, membentuk keluarga yang bahagia. Kalau semua dalam ahli keluarga tu jenis berakhlak, insya-Allah keluarga tu akan jadi keluarga yang bahagia. Kemudian saling bertolak ansur. Tak adalah dok mementingkan diri sendiri, dok memikirkan diri je, kepentingan diri sendiri. Kalau orang yang tak ada akhlak, memang dia akan pentingkan diri dia sendiri. Yang ketiga, pada masyarakat pula lahir masyarakat yang harmoni. Kalau masing-masing berakhlak, maka masyarakat pun akan harmoni, aman, meneguhkan perpaduan masyarakat. Sebab semua sekali ada akhlak. Pada negara pula macam mana? Membina negara yang sejahtera dan dirahmati oleh Allah dan meningkatkan imej negara. Yang ni mudah je ya. Kemudian 2 tajuk akhir, cara memupuk akhlak mulia macam mana? Mentaati perintah Allah. Cara dia yang pertama adalah kita taat kepada Allah. Apa yang Allah suruh kita buat, sebab semua benda yang Allah suruh kita buat ni benda yang baik-baik. Allah tak pernah pun suruh kita mencuri, mengintai orang, ambil hak orang, tak ada. Benda yang Allah suruh semuanya benda yang baik-baik. Yang kedua, kita mencontohi Rasulullah. Kenapa Allah bagi Nabi kat kita? Supaya kita ikut mencontohi Rasulullah tu sendiri. Yang ketiga, berdoalah, memohon dihiasi akhlak yang mulia. Kita minta pada Allah Ta'ala supaya kita ni jadikan manusia yang soleh. Kalau perempuan, solehah. Kemudian apa lagi? Mujahadah dalam memperbaiki diri. Susah sebenarnya nak berubah. Tapi yang paling penting kena ada mujahadah. Setiap hari kita kena ada usaha. Memang ada benda-benda yang negatif yang akan merosakkan kita, tapi kita mujahadah ni bersungguh-sungguh untuk lawan perkara yang tak elok. Seterusnya, sentiasa muhasabah diri, duduk seorang-seorang kita fikir benda yang kita buat sepanjang hari ni, benda baik ke benda yang tak baik. Muhasabah. Kalau benda yang baik, kita cuba kekalkan, kita tambah lagi. Kalau benda yang tak baik, kita cuba tinggalkan. Dan yang ke-6 kat situ, bersabar dan istiqamah dalam akhlak mulia. Ini susah juga. Bila dah dapat akhlak, nak dapat sabar, kemudian istiqamah, berterusan dalam berakhlak mulia tadi. Tapi tu yang pentingnya, kena ada mujahadah. Dan yang terakhir, pengamalan akhlak Islam. Apa antaranya? Menghormati. Kita hormat pada orang lain tu adalah amalan dalam akhlak Islam. Islam tak pernah ngajar kita untuk kurang hajar. Tu lawan kepada hormat menghormati. Yang kedua, prihatin.
Berhati ni ambil berat tentang sesuatu perkara. Jangan fikir tentang diri kita sendiri sahaja. Yang ketiga, tolong menolong. Cuba tolong apa yang kita mampu tolong. Kemudian yang akhir sekali adalah kasih sayang sebagai Muslim. Jadi ni adalah kelas untuk kita. Mudah-mudahan pelajar mendapat manfaat. Kalau tak faham, kalau boleh tengok, boleh dengar balik berkali-kali, insya-Allah. Okey, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.